بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya 'Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan
keredaan rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, sepatutnya pertemuan kita pada malam ni kita akan baca kisah-kisah daripada Al-Quran. Cuma saya nak minta izin tuan-tuan, kalau tuan-tuan setujulah, tuan-tuan izinkan, boleh tak pada malam ni kita cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh kan? Boleh tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk terus hidup, dan lebih-lebih lagi kita dapat bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, ada satu kisah ataupun satu peristiwa besar yang terjadi, Allah Ta'ala letakkan, iaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertepatan dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 3 perkara. Yang pertama, Nabi kata aku lahir pada hari Isnin. Yang kedua, Nabi kata aku lahir pada bulan Rabiul Awal. Dan yang ketiga, Nabi kata aku lahir pada pada tahun gajah. Ini 3. Nabi sebut tentang kelahiran Nabi SAW ni tuan-tuan. Nabi kata aku dilahirkan pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Jadi Rasulullah SAW dia tidak sebutkan tuan-tuan bila tarikh kelahiran Nabi SAW. Jadi bila tidak disebut, maka ketika itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama sebut 9. Kebanyakan para ulama menyebutkan Nabi SAW itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Rasulullah SAW itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Tetapi yang ma'ruf tuan-tuan, yang banyak dikenali dan diketahui, bahawa Rasulullah SAW itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, pada 12, tanggal 12, tarikh 12. Jadi salah ke? Tak ada salah. Mana-mana pun boleh, 9 boleh, 12 boleh, bahkan ada yang kata 17 dan sebagainya. Cuma kebanyakan para ulama sebut, kebanyakan ulama sirah menyebutkan pada tanggal 9, tarikh 9. Tapi yang ma'ruf, yang banyak dikenali dan diketahui, pada tanggal 12. Dan Rasulullah SAW ni tuan-tuan bukan manusia agung. Dia bukan manusia agung, dia makhluk agung. Dia makhluk agung yang sangat besar. Bukan hanya sekadar tuan-tuan kebangkitan Nabi SAW itu untuk kita, tidak, tetapi seluruh alam. Ini bertepatan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, pembawa rahmat, pembawa rahmat bagi sekalian alam. Alam ni tuan-tuan, bila sebut alam, ma siwallah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi siapa? Bagi Allah. Siapa Allah? Rabb, Tuhan, pentadbir. Al-Alamin, alam, sekalian alam. Dengan makna apa tuan-tuan? Ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah itu alam, sekalian alam. Jadi Nabi SAW itu tuan-tuan rahmatan lil alamin, pembawa rahmat. Sehingga kan di dalam tafsir ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW itu adalah tanda dan gambaran betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebahagian ulama sebut kemuncak rahmat Allah itu ada pada Nabi. Kemuncaknya rahmat Allah SWT itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu bangkit tuan-tuan bukan hanya sekadar manusia, tidak, bukan hanya sekadar manusia agung, tetapi makhluk agung, makhluk yang sangat-sangat agung. Sehingga boleh kita lihat tuan-tuan bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS tuan-tuan, bila ketika mana dia makan buah khuldi, lalu ketika itu habis telanjang. Diceritakan bahawa Nabi Allah Adam dan Hawa, nenek kita tuan-tuan, telanjang ketika tu. Kerana memang syariat Nabi Allah Adam AS, bila buat je maksiat maka telanjang. Jadi bila telanjang tuan-tuan, dia tak boleh nak duduk di syurga. Allah Ta'ala suruh keluar. Dan ketika itu Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, kenapa engkau mendekati lagi buah khuldi? Kenapa lagi masih termakan pujuk rayu syaitan? Sedangkan aku dah kata jangan dekati buah khuldi, dan aku dah bagi tahu jangan kau termakan bujuk rayu syaitan, kerana innahu lakum aduwwun mubin, musuh yang sangat dekat. Sehingga tidak ada jawapan lain kecuali Nabi kata, Allah ilhamkan kepada Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana,
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami berada dalam kalangan orang yang rugi. Jadi dalam tafsir tuan-tuan, ada riwayat menyebutkan ketika Nabi Allah Adam AS tadi menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tuan-tuan, ditambah lagi dengan bibarkati Muhammad Rasulullah, bibarkati Muhammad, dengan berkat Muhammad. Sehingga kan riwayat menceritakan Allah bertanya pada Adam, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Tuan-tuan, bila Allah bertanya, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala itu maha tahu. Tapi bila Allah Ta'ala bertanya, dia nak bagi tahu. Jadi ketika itu Nabi Allah Adam jawab, wahai Allah, ketika Engkau jadikan aku dan Kau perintahkan kepada Israel untuk masukkan roh dalam jasadku, wahai Allah, ketika itu roh masuk sampai ke kepala dan sehingga sampai ke dada, mataku terbuka dan ku pandang kanan, pandang kiri, pandang atas, pandang bawah. Itu bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS. Sehingga kan akhir dia kata, ketika aku memandang-mandang tadi ke arah kanan, kiri, atas, bawah, ku terpandang pada dinding arasmu, ya Allah. Pada dinding arasmu itu, ya Allah, kalimah ataupun namamu, wahai Allah. Aku nampak nama Engkau, Allah, pada dinding aras tadi, tuan-tuan. Tapi ya Allah, di sampingnya itu ada nama Muhammad. Dan ku yakin bahawa Muhammad itu sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung di sisimu, wahai Allah. Itu akhirnya bila ke mana Nabi Allah Adam AS, dia membacakan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam riwayat ada menyebutkan Nabi Allah Adam sebut bibarkati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, agungnya. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab Mukasyaful Qulub sendiri, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu menceritakan bagaimana kejadian Arash. Arash tu tuan-tuan, sewaktu awal Allah jadikan Arash tu, dia bersifat liar, bergoyang-goyang. Arash ni apa tuan-tuan? Salah satu makhluk Allah yang agung, yang besar tuan-tuan. Ini berdebatan yang Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah letakkan sifat Rahman dia tu tuan-tuan atas Arash. Arash tu besar dah, tapi sebesar-besar Arash, besar lagi, luas lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal kejadian Arash tu tuan-tuan, itu bersifat liar, dia bergoyang-goyang. Lalu Allah tambat Arash tadi. Imam Ghazali kata dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Allah tambat Arash tadi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuan-tuan, waktu tu berhenti Arash, diam. Dia tak gerak-gerak, tambat, tak bergoyang dah. Kenapa tuan-tuan? Kerana ditambat oleh kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuba bayangkan tuan-tuan, ini betapa agungnya Nabi SAW. Walaupun ketika itu jasadnya belum ada, tetapi makhluk sudah mengetahui dan mengenali Nabi SAW. Begitu juga kalau kita lihat tuan-tuan, agung tak agung Nabi SAW. Pernah satu peristiwa berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Satu hari tuan-tuan, Jibril datang menemui Nabi Allah Ibrahim. Diberitahu, wahai Ibrahim. Ketika itu Jibril datang dengan Jibril, Israfil. Diberitahu pada Nabi Allah Ibrahim bahawa Sarah sedang hamil. Jadi waktu itu tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim terkejut. Kenapa waktu diberitahu Sarah hamil itu tuan-tuan, Ibrahim usianya 100 tahun. Dan Sarah pula ketika itu usia 90 tahun. Sehingga Sarah keluar daripada belakang tabir. Dia kata, mana mungkin aku seorang yang tak boleh nak anak. Dia kata, aku orang tua. Jadi Jibril kata apa tuan-tuan? Wahai Ibrahim, ini perintah Allah. Dan Allah datangkan, Allah Ta'ala tunaikan permintaan kau. Dan anak yang dikandung itu besok namanya Ishak. Dan anaknya itu nama Yaqub. Ishak tadi anaknya nama Yaqub. Allah siap bagi nama lagi tuan-tuan. Sehingga kan Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim itu diberitahu lagi oleh Jibril bahawa anak daripada Ishak dan Yaqub ini pula akan Allah lahirkan keturunan mereka daripada kalangan Nabi dan Rasul. Dan Allah SWT akan berikan kitab kepada mereka. Ini bagaimana besarnya keagungan Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Allah Ibrahim melalui anaknya yang bernama Ishak dan juga yang cucunya yang bernama Yaqub. Hebat tak hebat? Jibril pun berlalu pergi tuan-tuan.
Bila Jibril pergi, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS itu bermunajat dengan Allah. Dalam dia bermunajat pada Allah, dia bertanya, wahai Allah, begitu besar kau berikan kelebihan kepada anakku yang bernama Ishak dan Yakub. Tetapi dalam hati kecil itu, tuan-tuan, masih lagi terasa. Dia kata, kesian dekat anakku nama Ismail. Kenapa, tuan-tuan? Ismail itu dalam keadaan lahir-lahir tak membesar dengan seorang ayah, tak merasai kasih sayang ayah. Kemudian dipinggirkan pula, tuan-tuan, duduk di tengah-tengah padang pasir gersang yang tidak ada seorang ataupun sebarang penghuni pun. Jadi bagaimana pula, ya Allah, dengan Ismail? Tu kasih sayang, kasih seorang ayah tadi. Dia teringatkan Ismail. Apa jawab Allah? Allah kata, wahai Ibrahim, apa yang kuberikan kepada Ishak, cucunya Yakub kau, itu dah cukup agung. Tetapi apa yang kuberikan kepada Ismail tidak ada kelebihan pada orang lain. Apa yang kuberikan kepada Ismail, kelebihan itu, keagungan itu tidak ada yang lain. Apa yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan? Yang pertamanya, Allah Ta'ala berikan Ismail itu tanah haram. Tanah haram Mekah tu, tuan-tuan. Mekah tu tanah haram yang diharamkan oleh Allah SWT sewaktu awal kejadian langit dan bumi dulu. Satu. Yang kedua, Allah berikan Ismail itu, tuan-tuan, Kaabah, yang menjadi tempat tumpuan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, tuan-tuan, kiblatnya mana? Kaabah. Yang ketiga pula, tuan-tuan, Allah berikan kepada kelebihan kepada Ismail pensyariatan ibadah haji melalui peristiwa Hajar. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada Ismail kelebihan, tuan-tuan, ibadah korban. Bagaimana penyembelihan yang berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim AS dengan Nabi Allah Ismail. Dan akhirnya seagung-agung dan semulia-mulia daripada Ismail itu, sulbinya lalu cahaya Muhammad yang akan lahir, Nabi akhir zaman, makhluk yang sangat agung. Terkejut Nabi Allah Ibrahim bila dengar. Masya Allah, rupanya, tuan-tuan, di sebalik daripada kesempitan, kehempitan, kejeritan yang dilalui oleh Nabi Allah Ismail tadi, disitulah sulbinya dilalukan makhluk yang sangat agung. Biarlah diberikan tanah haram, Kaabah, ibadah haji, ibadah korban, besar macam mana pun, tuan-tuan, tetap tak dapat nak dibandingkan dengan cahaya Nur Muhammad yang dilalukan melalui sulbi Ismail. Masya Allah, tuan-tuan, dengar Nabi Allah Ibrahim punya rasa seronok, tuan-tuan. Ini satu benda anugerah yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Sampailah bicara, tuan-tuan, keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan, yang Nabi SAW kata apa? Dia kata, Nabi kata dalam satu hadis sahih, Nabi kata, aku, keturunanku ke atas, Allah pelihara dengan dua keadaan. Allah pelihara daripada dua perkara. Yang pertama, Allah pelihara keturunan Nabi, ayah, tok, nenek moyang naik ke atas, tuan-tuan, Allah pelihara daripada perbuatan syirik. Itu sebabnya ayah Nabi, tok Nabi, sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan, sejarah melakukan tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang melakukan perbuatan syirik tadi. Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau kita, keturunan kita paling atas apa? Moyang. Atas moyang ada lagi tak? Dah tak ada nak fikir dah, tuan-tuan. Putus dari situ. Silsilah kita pendek. Tak, Nabi tidak, tuan-tuan, jelas. Silsilah itu jelas. Bin Ibnu apa daripada Abdul Muttalib bin Hashim, Manaf, naik ke atas sampai 40 keturunan ke atas, tuan-tuan, jelas. Tahu siapa, daripada mana, apa punca, sejauh mana, semua karakter tu, tuan-tuan, jelas. Itu sebab Nabi SAW kata apa? Keturunan itu terpelihara, yang pertamanya daripada perbuatan syirik. Dan yang kedua, Nabi kata keturunanku terpelihara daripada perbuatan zina. Itu sebab jelas di keturunan tu. Tahu siapa bapa dia, siapa mak dia, daripada kabilah mana, semua jelas, tuan-tuan, sampai kepada Nabi Allah Ismail AS. Memang sangat jelas. Itu sebabnya sampailah dipendekkan cerita, tuan-tuan, sampailah pergi kepada Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib pula, tuan-tuan, Allah lahirkan anak 10 orang daripada beberapa orang isteri tadi, tuan-tuan. Lalu dalam kalangan anak tadi pula, tuan-tuan, ada anak dia nama
Abdullah. Abdullah ni tuan-tuan satu mak satu ayah dengan Abu Talib. Abdullah ni dengan Abu Talib ni satu mak satu ayah. Cuma tuan-tuan, satu benda ataupun satu perkara yang ada pada Abdullah tidak ada pada orang lain, iaitu sangat-sangat disayangi. Orang yang paling handsome, anak yang paling handsome, rupawan, yang paling disayangi. Sesiapa yang tengok Abdullah ni tuan-tuan, bukan disayangi di kalangan keluarga saja, bahkan seluruh penduduk Mekah tuan-tuan menyayangi Abdullah. Salah satu contohnya tuan-tuan, bila tika mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, aku lahir daripada walidaini zabhaini, aku lahir daripada dua ayah yang disembelih kedua-duanya. Apa maksud walidaini zabhaini tuan-tuan? Dua ayah yang disembelih. Yang pertamanya dia lahir daripada Nabi Allah Ismail AS, peristiwa sembelihan dengan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, bapaknya sendiri, iaitu Abdullah. Yang mana tuan-tuan pernah Abdul Muttalib waktu menerima tampuk pimpinan daripada pak saudara dia Muttalib, yang ditinggalkan, diwariskan oleh bapanya, iaitu Hashim. Kan Hashim meninggal tuan-tuan, lalu dipangku oleh Muttalib. Lalu Muttalib serahkan balik tampuk pimpinan Mekah tu kepada Abdul Muttalib. Itu sejarah dia tuan-tuan, sebab Hashim ni awal. Itu tak nak cerita kat situ. Jadi Abdul Muttalib waktu dia terima tampuk pimpinan tu tuan-tuan, ada sejarah melakatkan bahawa Zam-Zam tu hilang, tertambus. Bila terkambus tuan-tuan, Abdul Muttalib tu bernazar. Dia bernazar minta pada Allah, wahai Allah, tunjukkan ku di mana telaga Zam-Zam. Kalau katalah Allah Ta'ala tunjukkan, dia kata, maka aku akan sembelih salah seorang daripada anak aku akan sembelih. Jadi tuan-tuan, malam tu dengan izin Allah SWT, dengan izin Allah, Abdul Muttalib mimpi Allah Ta'ala tunjukkan di mana perigi Zam-Zam tersebut. Sehingga keesokan hari tuan-tuan, dia cari, panggil khadam dia, dikorek tuan-tuan tu, pancar-pancar air sembelih Zam-Zam tadi. Jadi terpaksa bayar nazar tadi, apa nazar dia? Iaitu menyembelih anak dia. Jadi buat cabutan tuan-tuan, dipanggil seluruh penduduk Mekah, dia buat cabutan. Bila buat cabutan tuan-tuan, dia tarik daripada 10 orang anak dia tadi, dia angkat-angkat tuan-tuan, yang keluar-keluarnya tuan-tuan iaitu Abdullah. Bila keluar je Abdullah tuan-tuan, adik-beradik Abdullah tadi seramai-ramai dengan penduduk Mekah tadi yang melihat tuan-tuan Nabi Allah Abdul Muttalib nak menunaikan nazarnya tu, keluar je Abdullah. Mereka seramai-ramai tu bising tuan-tuan. Bising, dia kata jangan, kalau Abdullah jangan, kalau orang lain tak apa, dia kata Abdullah jangan. Jadi akhirnya tuan-tuan buat cabutan lagi sekali, yang kali kedua. Bila cabut kali kedua tuan-tuan, dia cabut-cabut keluar nama Abdullah lagi. Mereka kata jangan, kami minta supaya dicabut lagi. Cabut kali ketiga tuan-tuan, keluar juga nama Abdullah. Sehingga akhirnya terpaksalah Abdul Muttalib membayar nazarnya tadi dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu sebabnya tuan-tuan, daripada Abdullah tu sendiri, bahkan bukan kalangan lelaki sahaja disayangi, bahkan kalangan perempuan. Kalangan perempuan sendiri tuan-tuan tergila-gila melihat Abdullah tadi. Ulama sirah menyatakan, kenapa begitu sekali orang menyayangi Abdullah? Bukan hanya sekadar pada rupa, tetapi apa pun kesempurnaan yang ada pada Abdullah itu adalah gambaran kepada gendongan cahaya Nur Muhammad yang ada pada sulbi Abdullah tadi tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, sesiapa yang melihat Abdullah itu, ataupun di mana sulbi itu berjalan tuan-tuan, maka sesiapa yang menggendong Nur Muhammad tadi, maka pasti dia adalah sesempurna-sempurna makhluk, sempurna-sempurna kejadian. Kerana apa? Kerana dibawa sesempurna-sempurna makhluk. Jadilah sampai masa tuan-tuan, bila tika mana Abdul Muttalib nak nikahkan, dipendekkan cerita, nak nikahkan Abdullah tadi dengan Aminah. Aminah ni pula tuan-tuan, dia duduk salah satu daripada keturunan Quraisy juga, duduk daripada Bani Zahra. Daripada sana tuan-tuan, daripada kalangan orang Mekah, nak dikahwinkan tadi. Jadi sebelum nak dikahwinkan tadi tuan-tuan, nak bawa pergi ke rumah Aminah tadi. Maka ketika itu tuan-tuan, Abdul Muttalib dengan Abdullah ni, dia pergi tawaf terlebih dahulu. Pergi tawaf pusing-pusing sampai selesai tawaf tadi tuan-tuan. Waktu dah nak bergerak tadi, ada lagi perempuan waktu nak keluar tinggalkan Kaabah tadi, seorang perempuan bernahan-nahan Abdullah. Ditahan-tahan, dia kata, wahai Abdullah, kahwinilah aku, wahai Abdullah, kahwinilah aku. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Perempuan-perempuan Mekah tergila-gilakan Abdullah tadi. Jadi akhirnya tuan-tuan, dinikahkan Abdullah tadi dengan Aminah, seorang perempuan yang sangat mulia, sangat dihormati,
Bukan seorang perempuan yang dilihat di tengah-tengah khalayak orang tidak tersorok, sangat-sangat menjaga maruahnya tuan-tuan, sehingga kan sampai itulah yang menjadikan dia sebagai pilihan Allah SWT untuk menyambut cahaya Nur Muhammad untuk diletakkan di rahimnya tadi, tuan-tuan. Ya, akhirnya tuan-tuan, bila dah kahwin, mereka pun menempati Mekah tadi. 2 bulan selepas tu, tuan-tuan, Abdullah sebagaimana ayah dia, Abdullah sebagaimana ayahnya Abdul Muttalib, sebagaimana tok dia Hashim, sebagaimana keturunan ke atas, mereka ni berdagang, buat kerja dagang. Jadi ambil keputusan tuan-tuan, Abdullah ketika tu nak pergi berdagang. Jadi bila buat keputusan nak pergi berdagang tadi, tuan-tuan, dia pun pergi berdagang ke Syam. Bila selesai kerja-kerja dagang di Syam tadi, Abdullah, tuan-tuan, dia balik singgah ke Yathrib. Di Yathrib tu, tuan-tuan, kampung halaman nenek dia. Kan tadi Abdul Muttalib tadi, tuan-tuan, Abdul Muttalib tu mak dia orang Yathrib. Jadi waktu Abdullah singgah ke Yathrib tadi, tuan-tuan, ziarah keluarga di sana, tuan-tuan. Jadi waktu tu pergi daripada satu rumah ke satu rumah, daripada satu rumah dibawanya Abdullah tadi, keluarga yang ada ke Yathrib bawa Abdullah kerana rasa seronok menyambut kedatangan ataupun kepulangan Abdullah tadi. Dijamu makan sebesar-besarnya, tuan-tuan, semewah-mewahnya makan besar. Kalau orang Cina kata makan besar. Jadi makan semewah-mewahnya, tuan-tuan. Beberapa lama dia duduk di Yathrib ketika itu, sampailah kemuncak waktu nak pulang. Jadi keluarga di Yathrib itu bila dengar Abdullah nak pulang pula, tuan-tuan, di apa panggil, anu makanan tu apa, disimpan, apa panggil, dijadikan bekalan, dibuat bekalan. Jadi dia bawa, letak atas unta, tuan-tuan, sebanyak-banyak makanan daripada satu rumah tadi, tuan, buah tangan untuk bawa balik ke Mekah. Jadi sewaktu naik ke atas unta itulah, Abdullah waktu naik atas unta nak tolak tadi, tuan-tuan, dia menyebutkan ketika itulah dia rebah. Waktu itulah Abdullah tadi jatuh rebah, tuan-tuan, dan dia mula tak sedarkan diri ketika rebah tadi. Dan tak lama kemudian selepas itu Abdullah tadi pun meninggal dunia. Itu sebabnya kubur Abdullah ni, tuan-tuan, berada di Yathrib ataupun di Madinah hari ini. Kuburnya di sana, ayahanda Nabi SAW. Jadi berita tadi disampaikan ke Mekah. Abdul Muttalib dapat berita bahawa Abdullah dah meninggal dunia. Penduduk Mekah dapat tahu, dan berita tadi disampaikan pula pada Aminah, tuan-tuan. Aminah dalam keadaan sedih. Dapat bersama dengan suami itu tak lama, tuan-tuan, hanya 2 bulan saja. Itu riwayat menyebutkan, tuan-tuan, pertemuan di antara Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatina Aminah ni, tuan-tuan, hanya sekadar untuk memindahkan cahaya Nur Muhammad tadi. Jadi keadaan sedih Aminah terlalu sedih. Dan keadaan sedih-sedih tadi, tuan-tuan, rupanya malam tu, tuan-tuan, dia mula mimpi. Datang berbagai-bagai mimpi, yang mana mimpi itu memberitahu tentang anak. Ada riwayat dalam kitab yang lain menyebutkan Allah perintahkan sendiri Nabi Allah Adam. Ada kalangan Nabi Allah Musa. Ada juga kata satu suara yang datang dalam mimpi Aminah, yang memberitahu kepada Aminah untuk menjaga kandungan. Wahai Aminah, kau sedang hamil, dan jaga pelihara kandunganmu, kerana besok kandunganmu itu akan lahir seorang anak lelaki yang menjadi Nabi dan Rasul. Jadi suara tadi itulah, tuan-tuan, yang pertamanya, tuan-tuan, dia dapat tahu daripada suara itulah yang dia tahu dia hamil. Dan yang kedua, tuan-tuan, dia menyebutkan dia tahu hamil itu, tuan-tuan, kerana daripada tidak datangnya haid. Haidnya tak datang, tuan-tuan. 2 keadaan yang membuatkan dia tahu dia hamil. Kalau tidak, tuan-tuan, dia tak tahu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana bila tika mana, tuan-tuan, cahaya Nur Muhammad tadi, benih tadi mula masuk dalam rahim Aminah tadi, tuan-tuan, dia mula rasa badannya lain. Bukan rasa sakit, tapi makin segar, makin bersemangat. Kemudian cahaya Nur Muhammad tadi mula memberikan rangsangan pada wajahnya. Semakin cantik, semakin baik, semakin sempurna keadaan tubuhnya. Sehingga sampaikan, tuan-tuan, dia tidak merasai kandungannya ataupun kehamilannya sebagaimana wanita-wanita lain yang hamil. Tak rasa, tuan-tuan. Yang rumah kita bila dia hamil tu, tuan-tuan, bila kata doktor sahkan hamil je, waktu itulah dia mula muntah. Kan? Waktu tu mula muntah, waktu tu mula alahan, waktu itulah mula tak boleh bau wangi, tak boleh bau badan suami, waktu tu mulalah mengidam. Mengidam nak makan biji kopi, mengidam nak makan sabun, macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam mengidamnya tu, tuan-tuan.
sakit badan, sakit belakang, macam-macam. Ini situasi keadaan biasa yang dilalui oleh perempuan. Kebanyakan perempuan biasa aja begitu. Tapi perkara tadi tuan-tuan tidak dilalui oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Tak ada. Dia rasa ringan, dia rasa lebih bersemangat, dia rasa lagi seronok pula tuan-tuan, terhibur kegundahan ataupun kesedihan kematian seorang suami tadi Allah ubat dengan adanya anak tadi lahir. Kemudian hampir setiap malam Allah datangkan suara tadi minta jaga kehamilan tadi dan bagi tahu bahawa anak yang lahir tadi akan nanti adalah anak yang sangat, anak lelaki yang akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Aminah tu dah tahu tuan-tuan, dia tahu bahawa anak itu. Jadi duduk je tuan-tuan, ketika sepanjang hamil tadi dia duduk bersama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ni ialah khadam kepada Abdullah. Ummu Aiman ni khadam kepada Abdullah. Jadi Abdullah bila meninggal, dia tinggalkan Ummu Aiman pada Aminah. Jadi dia berdua itulah di antara Ummu Aiman dengan Abdullah. Sayyidatina Ummu Aiman ni tuan-tuan, kalau boleh nanti balik-balik baca, sebab dia adalah sahabat Nabi yang paling panjang masanya dengan Nabi SAW. Daripada Rasulullah SAW lahir sampailah Rasulullah SAW wafat, Ummu Aiman masih ada. Dan Rasulullah SAW itu pun memang kalau sampai tahap masuk rumah Ummu Aiman tu tuan-tuan, tu dah tak ketuk-ketuk pintu lagi dah tu, sebab dah macam mak dia sendiri. Dan dia sendiri pun panggil Ummu Aiman tu Umma. Di antara kalangan sahabat yang dipanggil panggilan Umma itu adalah Ummu Aiman. Di antara, sampai tahap macam tu tuan-tuan. Itu sebabnya kalau boleh baca kisah Ummu Aiman tu macam mana hebatnya tuan-tuan perjalanan di antara Ummu Aiman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ketika tuan-tuan dah memuncak, nak masuk 9 bulan tuan-tuan, dah semakin besar kandungannya tadi, tapi tak rasa sebagaimana perempuan lain. Sampailah tuan-tuan masuk bulan Rabiul Awal. Waktu bulan Rabiul Awal itu pula tuan-tuan, Rasulullah lahir hari Isnin. Jadi peristiwa tu berlaku hari Ahad. Peristiwa tu lah berlaku hari Ahad. Daripada hari Ahad tu ada peristiwa ganjil. Bahkan daripada awal kehamilan tu saja, bila ditahu hamil, waktu hamil saja perpindahan di antara cahaya Nur Muhammad benih tadi masuk ke rahim Aminah. Waktu tu diceritakan tuan-tuan, dunia dalam keadaan kemarau. Mekah, Madinah, Yathrib, semua tu tuan-tuan dunia dalam keadaan kemarau. Tapi bila pindah saja cahaya Nur Muhammad tadi tuan-tuan, waktu tu masuk saja dalam rahim Aminah, diceritakan, ulama menceritakan tuan-tuan, waktu tu hujan turun selebat-lebatnya daripada kemarau tadi tuan-tuan, habis naik hijau semua tanah taman, nak gambarkan betapa barakahnya. Baru pindah saja, masuk saja ke dalam rahim tu saja tuan-tuan, daripada dunia dalam keadaan kemarau tadi habis hijau semua sekali. Allah Ta'ala turunkan hujan selebat-lebatnya. Asal ni asal terus
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, perpindahan benih itu sahaja daripada dunia yang gersang ketika itu disebabkan kemarau panjang, lalu dengan barakah itu disebutkan sehingga kan Allah Ta'ala turunkan hujan selebat-lebat, menyambut perpindahan benih itu tuan-tuan, sampai hijau daripada gersing itu berubah menjadi kehijauan seluruh tanah ketika itu tuan-tuan. Jadi peristiwa tu barakahnya demi satu peristiwa pelik tadi tuan-tuan. Bahkan bukan sekadar tu, perpindahan tu pula tuan-tuan, yang keduanya binatang-binatang, haiwan semuanya ketawa, gembira tuan-tuan. Suaranya sangat kuat menyambut kedatangan ataupun perpindahan tadi. Maknanya tak lama lagi tak lama lagi Nabi akhir zaman akan lahir. Jadi binatang haiwan tu dah mula ketika tu tuan-tuan mereka bercakap-cakap. Sehingga kan kalau kita lihat ada satu riwayat menceritakan penjaga-penjaga unta, lembu, kambing, ketika tu di Arab mereka sendiri mendengar tuan-tuan bahawa secara jelas binatang-binatang tu mereka menyebutkan Nabi akhir zaman. Disebut secara jelas tuan-tuan, disebabkan hanya perpindahan tu sahaja. Ketika itu dunia dalam keadaan berubah dengan keberkatan cahaya Nur Muhammad tadi. Jadi sampailah cukup bulan tuan-tuan, kandungan dah cukup bulan. Jadi Nabi SAW tu lahir pada hari Isnin. Jadi hari Ahad tu tuan-tuan, kalau kita pergi ke Yathrib, ada satu peristiwa besar berlaku ketika tu. Di Yathrib tuan-tuan, ketika tu kalau hari ni panggil Madinah. Yathrib ketika tu kebanyakan penempatan di Yathrib diduduki oleh Yahudi, Aus dan Khazraj. Jadi mereka ni tuan-tuan berpindah daripada Palestin ke Yathrib tu bukan saja-saja. Dilihat, diteliti, dikaji. Mereka mencari Nabi akhir zaman tu lahir di mana, dan harapan mereka tu tuan-tuan, Nabi akhir zaman tu akan lahir daripada kalangan mereka Yahudi. Itu harapan mereka. Jadi dengan kajian mereka itu, ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran bahawa Yahudi ni tuan-tuan, mereka mengenali sifat-sifat tanda-tanda Nabi akhir zaman ini jauh lebih mereka mengenali Nabi dibandingkan mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jauh lebih mereka mengenali Nabi. Cuma mereka ni tuan-tuan, bila tiga mana Nabi itu lahir dalam keadaan Rasulullah SAW itu lahir bukan daripada kalangan Yahudi, dengan sifat dendam tadi tuan-tuan, keinginan cita-cita tak tercapai tadi, itulah yang membuatkan mereka tu ingkar dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi itu sebabnya kenapa Aus dan Khazraj Yahudi terutamanya tuan-tuan, mereka menempati Yathrib ketika tu. Jadi waktu tu tuan-tuan, hari Ahad malam tu, dunia dalam keadaan diceritakan tuan-tuan, nak kata sejuk tidak, nak kata panas tidak, udaranya cantik, senyap tuan-tuan, senyap sangat. Kalau kita kat tanah Melayu ni tuan-tuan, tak ada bunyi cengkerik, tak ada bunyi katak kan, senyap sangat malam tu. Jadi ada seorang Yahudi ni tuan-tuan, dia duduk atas sutuh. Malam tu dia duduk atas sutuh. Malam tu sutuh ni apa tuan-tuan? Atap. Kalau kita tanah Melayu ni atapnya dia ada atap gitu. Dia sutuh ni slab dengan simen, duduk terdedah. Arab kan suka duduk kat situ, lagi-lagi musim panas. Jadi malam tu tuan-tuan duduk atas sutuh tu, memandang ke langit, tiba-tiba terbit anak bintang. Terbit satu bintang tuan-tuan, yang mana mereka melihat dan mereka mendapati bahawa maksud bintang tersebut, malam tu akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, mereka mencari Nabi akhir zaman tu. Jadi lelaki tadi yang bila nampak dia bintang yang terbit tadi tuan-tuan, dia jerit sekuat-kuatnya tuan-tuan, jerit sampai ke seluruh penduduk Yahudi ketika tu tuan-tuan keluar beramai-ramai daripada rumah. Mereka mencari lelaki tadi, mendapati lelaki tadi. Bila tanya kenapa, apa yang terjadi, lalu lelaki tersebut, aku mendapati anak bintang terbit di saat di langit, menunjukkan bahawa malam inilah lahirnya anak Nabi akhir zaman. Jadi ketika tu tuan-tuan Yahudi yang seramai-ramai tadi tuan-tuan, mereka ketuk setiap pintu rumah, diketuk tuan-tuan. Ditanya tuan-tuan, setiap rumah tu diketuk pintu, ditanya ada tak perempuan yang bersalin pada malam tu. Bila dia tanya tuan-tuan, tak ada, dia cari lagi satu pintu, demi satu pintu ke satu pintu mereka tanya.
Sehingga riwayat menyebutkan pada malam tu kalau ada sekalipun wanita yang bersalin, maka dia akan bersalinkan anak perempuan. Kalau katalah malam tu ada wanita yang bersalin di Yathrib, maka yang lahir pada malam tu adalah anak perempuan. Jadi sampailah ke pagi tuan-tuan, tak ada mereka menemui seorang wanita daripada kalangan mereka yang melahirkan anak lelaki. Hampa orang Yahudi Aus dan Khazraj ketika tu. Itu dia Yathrib. Di Mekah pula tuan-tuan. Jadi keberadaan di Mekah pun lebih kurang macam tu. Tenang. Tiba-tiba seorang Yahudi berada di Mekah. Ketika tu ada seorang Yahudi, dia duduk di Mekah tuan-tuan. Dia datang menemui Bani Quraisy. Kaum Quraisy, dia jumpa kaum Quraisy tuan-tuan. Dan berita tu disampaikan kepada Abdul Muttalib. Dia kata malam ni akan lahir seorang anak lelaki daripada kalangan kamu kaum Quraisy, yang mana anak itu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi berita itu sampai ke Abdul Muttalib. Jadi tuan-tuan, Abdul Muttalib dengan kaum Quraisy ketika itu, mereka tak menyangka apa-apa. Lebih kurang macam kita lah bangsa Melayu ni tuan-tuan. Kau kenal mana pun, tak kenal, tak sehebat mana pun. Jadi tak ada apa-apa rasa. Berita tu bila sampai kepada Abdul Muttalib pun, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia rasa bangsa dia bahasa Arab. Waktu tu yang terkenal tuan-tuan iaitu Rom dan Parsi yang memegang tamadun dunia ketika tu. Arab tak ada, tak dikenali. Bangsa yang tidak dikenali satu ketika dahulu. Jadi dia tak jangkalah bahawa yang akan lahir nanti Nabi itu daripada kalangan mereka. Sampailah keesokan harinya tuan-tuan, bila awal pagi awal fajar itulah, Aminah ketika itu dah mula rasa sakit tuan-tuan. Dia dah mula rasa sakit. Dia dah mula rasa dia kata macam nak bersalin. Dia kejutkan Ummu Aiman ketika itu tuan-tuan. Bila kejut Ummu Aiman, dia kata bagi tahu Ummu Aiman tak tolong cari Ummu Syifa. Minta tolong panggil Ummu Syifa. Kerana waktu tu Ummu Syifa ni tuan-tuan seorang bidan yang duduk dekat Mekah. Dialah yang membidankan orang perempuan Mekah yang nak bersalin. Jadi ketika tu dipanggil keluar terus ke rumah tuan-tuan, tarik unta terus bawa pergi rumah Mak Syifat. Diketuk rumah Mak Syifat ketika tu tuan-tuan berada di hujung Mekah. Kalau bahasa kita tu hujung kampung. Jadi bila panggil ketuk-ketuk pintu, Mak Syifat pun buka tuan-tuan, bagi tahu Mak Syifat bahawa Aminah sedang sakit nak melahirkan. Jadi Mak Syifat pun siap-siap tuan-tuan, terus pergi ke rumah Aminah. Siapa Mak Syifat ni tuan-tuan? Mak Syifat ni mak kepada Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Jadi waktu itulah tuan-tuan bila masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha ni tuan-tuan dah makin sakit nak bersalin tadi tuan-tuan. Waktu tu yang ada menyambut kelahiran Nabi tu dua orang. Pertama Ummu Syifa, yang kedua Ummu Aiman. Dan Allah turunkan pula dua orang lagi wanita daripada syurga mengiringi bersama dengan ada satu riwayat kata perempuan-perempuan bidadari syurga, ada sebahagian riwayat kata anak-anak kecil syurga yang turun menemani dua wanita mulia tadi. Yang pertamanya Asia, isteri Fir'aun, dan yang keduanya Maryam, mak kepada Nabi Allah Isa AS, turun untuk menyambut Nabi SAW. Sampailah masa ketika Nabi SAW lahir tuan-tuan. Jadi bila lahir saja Rasulullah tadi tuan-tuan, pertamanya sekali Ummu Syifa ni terkejut kerana mendapati anak yang lahir tu tuan-tuan dalam keadaan bersih. Kita kalau kita ni lahir tuan-tuan, ada lemak, ada darah. Rasulullah SAW lahir bersih, terkejut dia. Kemudian Rasulullah tu tuan-tuan lahir tu, Aminah bagi tahu anak dah lahir. Dia selak tuan-tuan, dia tengok anak tadi keadaan bersih dan keadaan bersujud. Sujud tuan-tuan. Nabi SAW dalam keadaan bersih, kemudian sujud dalam keadaan sujud tuan-tuan. Dah disujud pula tuan-tuan, tali pusat tu dah tali pusat tadi dah bersih, dah dipotong bersih. Kemudian dalam keadaan riwayat menyebutkan Nabi SAW tu lahir dalam keadaan dah disunat. Kemudian kening pula mata Nabi SAW tu dah siap dicenak lagi tuan-tuan. Dan waktu Ummu Syifa ambil Nabi SAW tadi tuan-tuan, dibalutnya Nabi, tangan Nabi menunjukkan ke arah langit. Dan cahaya ketika itu sekuat-kuatnya lahir daripada tubuh Nabi SAW. Sehingga kan tuan-tuan, riwayat menyebutkan tidak ada satu ruang pun tuan-tuan yang tidak sampai cahaya Nabi SAW. Sehingga kan sampai Aminah ketika itu minta kepada Ummu Aiman
disumbat setiap lubang-lubang yang ada di rumah ketika itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana terlalu kuatnya cahaya yang datang daripada tubuh Nabi SAW. Jadi bila Musyifah ambil je satu, ni diceritakan balik bagaimana suasana keadaan kelahiran Nabi itu, diceritakan oleh sendiri, diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata, diceritakan oleh mak aku Ummu Syifah tentang bagaimana Nabi SAW itulah lahir. Jadi diceritakan sini, itu memang riwayat hadis sahih tuan-tuan. Keadaan bagaimana kelahiran Nabi SAW. Jadi dibalut Rasulullah SAW tadi, Ummu Syifah balut tuan-tuan, diletakkan kat dalam dulang. Bila letak kat dalam dulang tadi tuan-tuan, cahaya semakin kuat. Waktu tu tiba-tiba terpadam, dipanggil apa? Lampu minyak tanah tu. Waktu tu pakai minyak tanah. Lampu tadi terpadam. Gelap, dia kata tiba-tiba gelap. Aku gelap, dan ketika tu Syifah kata aku dalam keadaan ketakutan melihat keadaan gelap sangat. Tetapi ku dengar satu suara yang ku tak tahu daripada mana datang suara itu, menyatakan, hei anak ni nak bawa ke mana? Jadi satu suara lain pula menjawab, anak ini nak dibawa ke barat. Kemudian datang pula satu suara lagi, anak ni nak bawa ke mana? Datang pula satu suara lain pula menjawab, anak ni nak dibawa ke timur. Datang lagi satu suara, datang, nak dibawa ke mana anak ini? Anak ini nak dibawa ke selatan. Sampailah tuan-tuan memenuhi suara tadi, dan akhirnya sampailah masa terbuka balik lampu tadi. Cahaya buka, didapati Nabi SAW ada di ketika itu. Ada riwayat menyebutkan ketika dia menyebut ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara tadi tuan-tuan. Kenapa? Riwayat menyebutkan Jibril datang tuan-tuan bersama dengan beberapa orang malaikat lain. Mereka mengambil Nabi SAW, dibawa ke langit tuan-tuan, dan juga dibawa ke sekitar dunia ketika itu untuk memperlihatkan kepada seluruh makhluk yang berada di langit dan seluruh makhluk yang berada di bumi. Itu Jibril bawa tuan-tuan naik daripada satu langit, diperlihatkan seluruh makhluk yang menempati langit pertama. Kemudian selesai tuan-tuan naik pula langit yang kedua, diperlihatkan kepada penduduk langit kedua, sampai langit ketujuh selesai, dibawa pula ke bumi. Pulang ke bumi tuan-tuan, dipusing pula bumi tadi, diperlihatkan Nabi SAW kepada seluruh penduduk bumi tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga akhir selesai tadi, barulah diletakkan semula dalam tulang. Ummu Syifah ketika itu terkejut melihat cahaya tadi, cahaya lampu tadi mula terpasang semula. Nabi SAW ada di situ. Dari riwayat menyebutkan keadaan apa yang berlaku sebenarnya sebalik daripada terpadamnya lampu tadi. Jadi cahaya tadi semakin menyala balik tuan-tuan. Cahaya Nabi, badan tubuh Nabi SAW tadi menyala. Bila menyala tadi tuan-tuan, dah ditutup semua sekali. Penduduk Mekah mula semakin terkejut dengan keadaan suasana pagi itu, cahaya yang terlalu kuat, dan sehinggakan sampai mereka mencari-cari cahaya tadi. Rupanya dapati tuan-tuan, cahaya tadi datang daripada rumah Aminah. Ketika itu tuan-tuan, rumah Aminah dah mula diduduki oleh ramai orang, dikelilingi oleh orang ramai. Tengok cahaya yang pelik ni, kenapa. Jadi waktu tu tuan-tuan, adat orang Arab ni tak boleh orang lain tengok anak bila lahir. Bila anak lelaki lahir saja, orang lain tak boleh tengok. Orang pertama yang kena tengok tuan-tuan ialah ayah dia. Jadi disebabkan Nabi SAW tu lahir dalam keadaan tuan-tuan yatim, maka orang yang wajib kena tengok pertama adalah tok dia, iaitu Abdul Muttalib. Jadi ketika itulah tuan-tuan, bila Nabi SAW dah letak dalam tulang, ditutup pula cahaya terlalu kuat tadi dengan satu bekas, kalau bahasa kita panggil tu tudung saji. Macam bahasa kita tudung saji besi. Jadi tutup tuan-tuan. Bila ditutup dengan tudung saji tadi, dia letak dalam satu bilik kerana menantikan Abdul Muttalib datang. Jadi minta pada Ummah Aiman untuk balik tuan-tuan, panggil Abdul Muttalib. Jadi Ummah Aiman tadi keluar panggil Abdul Muttalib. Bila panggil Abdul Muttalib, waktu tu tuan-tuan, Abdul Muttalib tadi dalam keadaan sedang tawaf. Datang Ummah Aiman panggil Abdul Muttalib tadi tuan-tuan, Abdul Muttalib pun datang melihat, tanya diberitahu bahawa Aminah dah selamat melahirkan anak. Lalu ketika tu tuan-tuan, pertama sekali bila dengar saja Aminah selamat melahirkan anak, rasa seronok. Bila seronok saja tanya laki ke perempuan, laki lagi seronok, kerana mengingatkan bahawa rindunya Abdul Muttalib tadi kepada Sayyidina Abdullah, anak kesayangan tadi tuan-tuan. Kerana kemudian yang ketiga pula, rasa terkejut pula tuan-tuan, bertepatan tentang apa yang dikatakan oleh Yahudi pada malam tadi. Dia pun tak menyangka bahawa pagi esok tu cucunya akanlah lahir. Itu sebabnya Abdul Muttalib tu di antara keluarga yang tahu bahawa Nabi SAW itu seorang Nabi dan seorang Rasul.
Jadi akhir bergegas pergi ke rumah Aminah. Sampai ke rumah, tanya kabar Aminah. Kemudian ditanya anaknya mana. Aminah bagi tahu anak ada dekat dalam bilik. Jadi Abdul Muttalib pun masuk dalam bilik, tuan-tuan, buka pintu bilik. Bila buka saja pintu bilik, ada depan Abdul Muttalib tu bekas yang tertutup tadi, tuan-tuan. Bekas tadi, tuan-tuan, tudung saji besi yang menutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, tuan-tuan, pecah dua. Pecah dua. Bila pecah dua, riwayat menyebutkan pecah. Kenapa, tuan-tuan? Disebabkan cahaya yang terlalu kuat sangat tadi, sehingga pecah. Bila pecah saja, tuan-tuan, bertepatanlah di antara wajah Nabi SAW dengan wajah Abdul Muttalib. Bertentang mata di antara mata Abdul Muttalib dengan mata Nabi SAW. Lalu ketika itulah keluar, tuan-tuan, kata-kata Abdul Muttalib, aku rasakan, aku tak pernah rasakan perasaan ini sebelum ini. Tak pernah aku rasakan perasaan ini sebelum ni, dia kata. Kini aku rasakan aku sayang sangat dekat budak ni. Dia kata anak kecil ni, bayi ni. Dan bahkan aku rasakan bayi ni sangat-sangat sayang pada aku. Sampai tahap macam tu. Jadi sehingga kan, tuan-tuan, kata-kata ni disebut oleh para ulama, disebut juga kata-kata yang sama oleh Asiyah ketika melihat Nabi Allah Musa AS. Dan kelebihan ni, tuan-tuan, hanya diberikan kepada dua manusia agung. Yang pertamanya kepada Nabi SAW, dan yang keduanya kepada Nabi Allah Musa AS. Sesiapa pun tengok mereka ni, tuan-tuan, akan rasa sayang. Bahkan dia akan rasakan mereka tu sayang sangat pada dia. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW dan kepada Nabi Allah Musa AS, tuan-tuan. Jadi ketika tu Nabi Abdul Muttalib pun duduk, tuan-tuan. Dia duduk, dia ambil Rasulullah SAW tadi, dia letak atas bangku. Dia lihat, tuan-tuan. Kemudian terus dia bangun. Dia bawa Rasulullah SAW tadi pergi ke Kaabah. Bila pergi ke Kaabah, tuan-tuan, sambung semula tawaf tadi, tuan-tuan. Dia sambung tawaf tadi, selesai tawaf, masuk dalam Kaabah. Bila masuk dalam Kaabah, ketika itulah Abdul Muttalib doa, tuan-tuan. Di antara isi doa, dia minta pada Allah SWT supaya Allah SWT jadikan anak ini seagung-agung makhluk. Dan dia minta Allah jadikan anak ini semulia-mulia, seterpuji-pujinya makhluk. Yang akhirnya diberikan nama dengan nama Ahmad dan juga Muhammad. Itu sebabnya, tuan-tuan, bila diisytiharkan nama Muhammad tadi, orang Arab bertanya, wahai Abdul Muttalib, Muhammad ni kenapa nama Muhammad? Sebab sebelum tu tidak pernah ada nama Muhammad. Dalam sejarah sendiri, tuan-tuan, ulama sirah menyatakan bahawa nama Muhammad itu memang tidak pernah digerakkan oleh Allah SWT sebelum daripada penggunaan Nabi SAW. Tak ada seorang pun yang menggunakan nama Muhammad. Dia sampai masa Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad tadi, tuan-tuan, orang Arab rasa terkejut. Kenapa? Kerana memang nama tu nak berikan khas kepada Nabi SAW. Jadi selesai tadi, tuan-tuan, dah selesai berdoa dalam Kaabah, dia pun balik semula, serahkan kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Jadi ketika tu, tuan-tuan, disusukan Nabi SAW, ibu susuan Nabi yang pertama, iaitu Sayyidatina Aminah. Jadi berita kelahiran Nabi ni pula, tuan-tuan, diketahui pula sampai berita kepada Abu Lahab. Bila sampai kepada Abu Lahab, tuan-tuan, Abu Lahab pun minta Suhaibah supaya pergi lihat Aminah, tengok anak dia. Dan cerita kelahiran ni bukan hanya kelahiran saja, cerita pula bayi pelik. Rasulullah tu dikenali dengan penduduk Mekah, bayi pelik, bayi yang pelik. Lahir dalam keadaan keluar cahaya. Jadi geger bising satu Mekah tadi. Jadi Abu Lahab bila tahu, dia minta Suhaibah pergi. Jadi Suhaibah pun pergi, tuan-tuan. Dia tengah dekat nak cuba dekat dengan Rasulullah, tuan-tuan. Dia cuba dekat. Aminah kata, pergilah, pergi tengok, dia kata. Jadi Suhaibah ni risau, takut. Jadi dia cuba dekat. Bila dia dekat saja tu, tengok, tuan-tuan, ya Allah, takjub dia tengok seorang kanak-kanak bayi kecil, tuan-tuan, dengan cahayanya, dengan kemuliaan dia, dengan kehebatannya, kesempurnaan kejadiannya, tuan-tuan. Akhirnya dia ceritakan kepada Abu Lahab. Balik cerita kepada Abu Lahab. Jadi balik bila cerita pada Abu Lahab punya rasa seronok, tuan-tuan. Yang pertamanya, dia teringatkan adiknya yang Abdullah yang sangat disayangi. Yang keduanya pula, tuan-tuan, bila tanya anak lelaki, dia rasa seronok, bangga dengan kelahiran anak lelaki tadi. Sehingga kan sampai terlalu seronoknya Abu Lahab ni, tuan-tuan, Abu Lahab ketika itu memerdekakan Suhaibah. Dia memerdekakan Suhaibah. Sampai pernah ada satu riwayat menceritakan, tuan-tuan, Sayyidina Abbas ni bapa saudara Nabi, adik-beradik dengan Abu Lahab tadi. Sayyidina Abbas ni, tuan-tuan, bila mati je Abu Lahab, pernah satu hari dia mimpi. Dia
Ini takhrid daripada Imam Bukhari sendiri. Sayyidina Abbas dia mimpi tuan-tuan, satu hari dia mimpi dia bertemu dengan Abu Lahab. Jadi bila dia mimpi dengan bertemu Abu Lahab, dia tanya keadaan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, dia kata, bagaimana keadaan kau? Jadi Abu Lahab menceritakan bahawa aku sekarang ni macam ni lah. Dia kata dalam keadaan dalam neraka, diazab oleh Allah SWT. Aku dalam keadaan diazab oleh Allah SWT dalam neraka. Cuma dia kata, setiap hari Isnin Allah berikan aku pelepasan daripada azab Allah SWT. Dan juga Allah berikan kepadaku, iaitu terbitnya air di antara celah ibu jari dan telunjukku. Di tengah-tengah ni tuan-tuan terbit air. Untuk apa? Untuk aku dapat minum air ketika itu. Jadi ketika itu tuan-tuan, Sayyidina Abbas tanya kepada Abu Lahab, apa kelebihan kau sehingga macam tu sekali Allah berikan kau pelepasan? Kerana tuan-tuan, neraka ni sifatnya azab. Tak ada istilah public holiday, tak ada istilah off day. Jadi macam mana ada pelepasan? Akhirnya Abu Lahab kata, sesungguhnya Allah berikan pelepasan kepadaku kerana aku memuliakan kelahiran Muhammad sehingga sampai terlalu gembiranya aku menyambut kelahiran Muhammad, aku memerdekakan Suwaibah. Ini tuan-tuan bagaimana kelebihan. Kalau dah Abu Lahab ahli neraka menyambut kelahiran Nabi itu pun tuan-tuan, sampai diberikan pelepasan daripada azab neraka Allah SWT, menyambut hari orang beriman. Jadi orang yang pertama menyusukan Nabi SAW itu mak Nabi SAW, Sayyidatina Aminah. Kemudian orang yang kedua pula tuan-tuan, selepas peristiwa itu diriwayatkan bahawa mak Nabi SAW itu menyusukan, ada kata riwayat sempat 3 hari, ada setengah riwayat kata 9 hari, sempat 9 hari. Tapi selepas daripada itu tuan-tuan, yang menyusukan Nabi SAW adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah mak susuan Nabi yang pertama. Ibu yang susukan Nabi, Sayyidina Aminah. Kemudian ibu susuan pula yang pertama, Suwaibah. Di antara tuan-tuan yang pelik lagi, bila katanya Rasulullah SAW ni tuan-tuan, anak pelik. Jadi ramai orang datang ziarah Nabi, nak tengok Nabi, nak tengok bayi pelik ni. Di antaranya tuan-tuan yang datang tu tiga dara daripada Bani Sulaim. Nama dia Atiqat. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, dia kata, Rasulullah baginda SAW sebut, aku ada mak Atiqat. Kenapa dia panggil Atiqat? Kerana tiga dara yang datang tu tuan-tuan, nama dia Atiqah. Tiga dara yang datang tu nama Atiqah. Jadi dia datang tuan-tuan, dia jumpa dengan Aminah. Bila jumpa dengan Aminah tuan-tuan, dia minta nak tengok bayi pelik. Aminah pun serah. Jadi bila dia orang pegang saja gendong Nabi SAW tadi, bila dia gendong tuan-tuan, Aminah kata, cubalah susukan anak tadi, susukanlah anak tu. Jadi mereka pun kata, mana mungkin kami boleh susukan, sedangkan kami tak pernah berkahwin. Dia kata, kami tak pernah berkahwin. Jadi Aminah kata, cuba susukan. Sehingga akhirnya tuan-tuan, mereka pun salah seorang orang yang pertama pegang bayi tadi, dia buka, selakkan tudungnya, selakkan bajunya tuan-tuan, dia suruh buah susu. Bila suruh buah susu tadi tuan-tuan, Nabi SAW pun hisap sepuas-puasnya, keluar susu sebanyak-banyaknya tuan-tuan, sehingga rasa puas, kenyang. Nabi SAW kejut. Kemudian diserah pula pada dara yang kedua, begitu juga disuruhkan susu keluar sebanyak-banyakkan sampai ke Rasulullah SAW minum kenyang. Kemudian sampailah yang ketiga pun begitu juga tuan-tuan. Ini barakahnya Nabi SAW. Ini di antara ibu susuan yang disebut sendiri oleh Nabi SAW, tiga dara daripada Bani Sulaim. Kemudian tuan-tuan, di antara lagi yang datang nak tengok bayi pelik ni tuan-tuan, iaitu seorang wanita kawan baik Aminah. Kawan baik Sayyidatina Aminah tu tuan-tuan, seorang wanita berusia 15 tahun. Jadi dia datang tuan-tuan, pergi ziarah kawan baik dia tadi tuan-tuan. Lalu dia pun bila nak tengok bayi pelik tadi, nak tengok Muhammad, dia pun gendong. Bila dia gendong tuan-tuan, dia doa. Dia berdoa. Waktu dia gendong tu tuan-tuan, dia berdoa pada Allah SWT, wahai Allah, jadikanlah anak ini sebagai penemanku sehingga aku mati. Wahai Allah, jadikanlah anak ini sebagai penemanku sehingga aku mati. Dia minta. Tuan-tuan tahu tak siapa tu? Siapa tuan-tuan? Itulah dia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah. Cuba bayangkan tuan-tuan, hebat tak hebat aturan Allah.
sampai tahap kelahiran Nabi SAW itu, isteri Nabi yang akan menemani Nabi pun Allah datangkan untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Dan Allah mengilhamkan, mentaufikkan kepada Sayyidina Khadijah untuk berdoa pada Allah. Padahal tuan-tuan, Sayyidina Khadijah tahu ke itu suami dia? Tak, dia tak tahu. Dia tahu ke apa akan berlaku? Dia tahu ke itu Nabi? Tak tahu, tuan-tuan. Tapi Allah mengilhamkan dan Allah gerakkan Sayyidatina Khadijah datang untuk menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, hebat perjalanan kisah sehinggakan sampai tahap tuan-tuan pernah disebut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak boleh diceritakan ataupun digambarkan bagaimana fizikal dia dan juga bagaimana perjalanan hidupnya. Tak mampu, dia kata. Itu kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar ni. Seorang lelaki, seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi, dia sendiri mengatakan bahawa tak mampu nak digambarkan, nak cerita, nak menggambarkan kepribadian Nabi, fizikal Nabi dan juga perjalanan hidup Nabi itu tak mampu digambarkan dengan kata-kata. Kerana apa? Terlalu agung, Sayyidina Abu Bakar kata. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Ini bagaimana itu sebabnya perlu kita teliti dan lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW supaya apa, tuan-tuan? Supaya timbul dan tertanam dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi SAW. Itu sebabnya minta sangat-sangat pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah rasa cinta dan kasih dalam hatiku, dalam diriku ni, ya Allah, kepada Nabi SAW dan kepada engkau dan kepada Nabi SAW. Letakkan rasa cinta. Kenapa, tuan-tuan? Dunia ni, tuan-tuan, tak akan ada nilainya. Akhirat, syurga sekalipun tidak akan ada nilai kalau tidak ada Nabi SAW. Contohnya, tuan-tuan, sebagaimana peristiwa yang berlaku kepada seorang Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Ja'far, tuan-tuan, ikut Nabi SAW pergi berjihad. Jadi waktu Sayyidina Ja'far pergi berjihad tu, tuan-tuan, dalam keadaan berpuasa. Jadi dia pergi berjihad tadi, tuan-tuan, sampai satu ketika, tuan-tuan, cedera parah sehingga kan riwayat menyebutkan tidak ada satu tempat pun di tubuh Sayyidina Ja'far, tuan-tuan, kecuali bekas tusukan pedang. Sehingga akhirnya Sayyidina Ja'far ni syahid. Jadi bila dia syahid saja, tuan-tuan, Allah perintahkan nak raihkan Sayyidina Ja'far ni, dia berpuasa ketika tu. Allah perintahkan kepada malaikat supaya bawa Sayyidina Ja'far ni pergi ke syurga untuk berbuka puasa di syurga. Jadi bila malaikat bawa Sayyidina Ja'far pergi masuk syurga, tuan-tuan, Sayyidina Ja'far bertanya apa? Wahai malaikat, dia kata, di mana Muhammad? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu malaikat menjawab, wahai Ja'far, dia kata, tidak ada Muhammad di sini. Muhammad masih lagi di dunia. Sedangkan tu syurga, tuan-tuan. Syurga tu nikmat. Syurga tu rahmat. Apa kata Sayyidina Ja'far? Sayyidina Ja'far kata, kalau tidak ada Muhammad dalam syurga ni, dia kata, bawa aku balik ke syurga. Bawa aku balik ke dunia. Kerana tidak ada nilai syurga ini tanpa Muhammad. Walaupun di dunia jasadku tidak bertemu lagi dengan Muhammad, tetapi tanah dunia itu sudah cukup menggabungkan ataupun masih lagi aku bersama dengan Muhammad. Sampai tahap macam tu. Cuba bayangkan, tuan-tuan, hebatnya cinta para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW, tuan-tuan. Jangan kata dunia, syurga sekalipun, kalau tak dapat bersama dengan Nabi, syurga itu sendiri tidak ada nilai. Sebabnya minta pada Allah SWT, ya Allah, kalau betullah takdir engkau atasku untuk syurga engkau, ya Allah, kau jadikanlah syurga itu bukan hanya sekadar syurga, tetapi syurga bersama dengan Nabi SAW. Itu sebabnya minta sangat-sangat pada Allah supaya Allah letakkan dalam hati kita, dalam diri kita ni, tuan-tuan, perasaan cinta yang benar-benar cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah, tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita doa ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Dan kita harap sangat-sangat pada Allah SWT supaya Allah letakkan pada hati kita, diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita,
kita, masyarakat kita, jiran kita, seluruhnya tuan-tuan, rasa cinta yang benar-benar dalam diri kita kepada Nabi SAW. Tidak ada nilainya tuan-tuan dunia ni, tidak ada nilainya akhirat, tidak ada nilainya syurga tuan-tuan kalau tanpa bersama dengan Nabi SAW. Semoga kita sebaik-baik hamba, sebaik-baik umat tuan-tuan yang dapat bersama dengan Nabi SAW di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya Rabb. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menjadi kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita akan maju dengan tasbih kafaratul salat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.